Baik, kerajaan Singapura sudah merancang pelan untuk membolehkan negara itu hidup normal dengan COVID-19 memandangkan virus itu mungkin tidak akan terhapus. Dan mereka berpendapat sekiranya jumlah populasi yang divaksin mencukupi, COVID-19 boleh dikawal seperti endemik, iaitu seperti virus lain seperti selsema atau penyakit tangan, kaki dan mulut. Dan untuk membincangkan perkara ini, kita bersama dengan pakar kesihatan awam Profesor Mahir Dr. Malina Osman. Prof, kita serba maklum bahawa dari sudut populasi dan juga angka mungkin kita dengan Singapura ni berbeza, tetapi melihat kepada konteks keadaan semasa ketika ini, PKP penuh buka tutup, masih terkurung di rumah dan juga perjalanan program vaksinasi, adakah mungkin kita sudah perlu merancang untuk persediaan memasuki fasa endemik ataupun hidup bersama dengan virus ini? Pada pandangan saya dengan situasi yang telah kita cerap secara global dan juga apa yang berlaku di negara-negara yang telah mencapai kadar vaksinasi lebih daripada 40%, kita melihat bahawa jangkitan COVID-19 ini dijangka kekal berada dalam masyarakat. Maksudnya ia tidak akan terhapus sepenuhnya. Maka sehubungan dengan itu, berdasarkan pencapaian kita dalam vaksinasi dan kita memang sangat berharap jangkitan akan diturunkan, pada pandangan saya memang kita perlu bersedia ke arah itu. Maksudnya besar kemungkinan imuniti kelompok sepenuhnya, maksudnya penyakit itu akan hapus, agak mustahil untuk dicapai. Kita perlu bersedia dengan keadaan yang mana jangkitan itu akan kekal tapi dalam keterokan yang jauh dapat dikurangkan dengan adanya vaksin. Prof, bagaimana bayangan kalau kita ingin bersedia dalam menghadapi ataupun masuki fasa endemik ini? Dalam situasi yang mana kita telah mencapai kadar vaksinasi pada pandangan saya sudah mencapai sejumlah lebih daripada 40% dan mana angka jangkitan baru telah dapat kita kurangkan sekurang-kurangnya kepada 2 ataupun 3 angka. Dalam keadaan masa itu memang kita perlu bersedialah untuk kembali ke arah situasi yang mana ke arah normalisasi yang mana kita bersedia untuk hidup dengan virus dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun begitu, perubahan dari segi SOP dan sebagainya perlu melihat kepada data yang lain. Maksudnya adakah pola tingkah laku kita ni seperti pemakaian mask, perjalanan jarak dan sebagainya masih diperlukan ataupun boleh kita longgarkan seperti mana yang telah dilakukan oleh sebahagian daripada negara. Jadi dalam konteks itu dari masa ke semasa kita perlu merujuk kepada data terkini negara. Paling utama ialah sistem perkhidmatan kesihatan kita. Sebenarnya sistem perkhidmatan kesihatan kita dah tak ada isu, maksudnya ICU kita boleh berfungsi seperti biasa, kes-kes bukan COVID boleh dirawat seperti mana sebelum ini. Saya ingat tidak ada isu di situ. Yang penting kita hanya melihat kepada perkembangan terkini dan mematuhi nasihat-nasihat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Tapi Prof, dalam masa yang sama melihat kepada bagaimana virus COVID-19 itu bermutasi, contohnya kewujudan varian Delta dan juga Delta Plus yang telah pun menyerang negara kita dan juga beberapa negara luar. Adakah walaupun ketika kita kebanyakan rakyat apabila kita sudah berjaya mencapai populasi yang mencukupi untuk divaksin ataupun mencapai herd immunity, adakah perubahan dari segi SOP ataupun sedikit kelonggaran daripada sudut SOP seperti tidak lagi perlu memakai pelitup muka ataupun tidak lagi perlu terkurung di rumah, itu satu yang tidak berisiko ataupun bagaimana risikonya, Prof? Dalam konteks varian baru ni, Delta ataupun Delta Plus, kita dapati bahawa ancaman jangkitan tersebut sebenarnya boleh diatasi dengan mudah dengan pematuhan SOP pada ketika ini disebabkan oleh kita vaksin masih lagi dalam paras yang tidak begitu tinggi. Kita masih lagi dalam lingkungan 64% yang telah divaksin sepenuhnya. Pada pandangan saya, kombinasi antara pencegahan melalui cadangan-cadangan ataupun nasihat kesihatan awam dengan vaksin itu perlu diteruskan sehinggalah kita yakin bahawa pada ketika itu ancaman daripada varian yang dah mutasi ni, Delta dan sebagainya dapat kita atasi. Sebenarnya kalau kita melakukan SOP yang ketat sekarang ni, sebaran boleh dihadkan
Tinggal lagi keadaan kita sekarang ni kadang-kadang ada yang leka dan sebagainya menyebabkan ia terus tersebar dan menyebabkan kluster-kluster baru. Tapi kalau ini kita dapat kekang dalam masa 1 hingga 2 bulan, saya yakin ini dapat diatasi. Ini kita perhatikan pada varian yang sebelum ni. Kalau masih ingat tentang kluster Sibar Gangga sebelum ni dengan D14G sebelum ni. Jadi pada pandangan saya ia akan terus berubah dan insya-Allah kita akan kembali kepada keadaan normal kita pada satu hari nanti. Prof, dari sudut kesediaan fasiliti kesihatan, salah satu sebab mengapa kita masih lagi terkurung ketika ini adalah kerana bagi memberi ruang kepada fasiliti kesihatan bernafas dan tidak tertekan dengan jumlah ataupun pesakit yang perlu dirawat akibat COVID-19. Adakah di masa hadapan fasiliti perubatan kita perlu dipertingkatkan melihat kepada hasrat untuk kita membuat persediaan memasuki fasa ataupun endemik ataupun hidup bersama dengan virus ini? Pada pandangan saya, apabila kes sudah menurun, maknanya kes-kes yang mungkin akan develop ataupun menjadi lebih teruk tu akan berkurangan. Jadi sampai satu masa nanti apabila kes dapat dikurangkan ke paras kurang daripada 20,000 kes aktif ataupun kes-kes baru setiap hari mungkin sekitar 2 atau 3 angka, situasi kita mungkin akan kembali seperti sedia kala. Namun dari segi persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan perlulah ada, dan pada pandangan saya dalam konteks pada masa ini sistem perkhidmatan kesihatan kita mampu untuk menyediakan sebarang kemungkinan yang bakal berlaku andai kata terdapat kes-kes yang mungkin akan perlu dirawat dengan lebih terperinci ataupun teliti. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh meletakkan sepenuhnya tanggungjawab ni kepada sistem perkhidmatan kesihatan saja. Tapi di pihak kita sendiri, masyarakat, setiap individu perlu mengambil langkah-langkah seperti mana yang disarankan untuk mencegah diri kita dari dijangkiti. Ini bermakna kalaulah walaupun kita tambah fasiliti dan sebagainya tapi sikap masyarakat tidak berubah, ia tidak membawa makna. Jadi kita juga perlu memainkan peranan masing-masing untuk mengelakkan diri dari dijangkiti.